Maka berkata oleh lelaki itu, apa jua menurunkan bagi engkau di sini, dan sesungguhnya telah ada aku menyangka dengan dikau kebajikan. Maka berkata oleh lelaki itu, adalah bagiku seorang daripada saudara perempuan yang fakir. Aku tinggalkan akan dia, dan adalah aku tiada kasih sayang dan tiada pula kasihani atasnya. Maka disiksa akan daku oleh Allah dan sebabnya, dan telah menurunkan ia akan daku pada ada tempat ini. Dan telah benarlah hadis yang sahih mengatakan, tiada masuk akan syurga orang yang memutuskan kasih sayang kepada kaum keluarganya. Apa benda? Faham? Ha? Boleh. Dia sebenarnya dia bahasa Arab, dia terjemah sebiji-sebiji. Dia bahasa Arab, dia terjemah sebiji, dia memang jadi macam ni bahasa Arab. Tapi orang dulu dia pun boleh faham. Orang sekarang ni dia boleh juga, tapi lambat. Saya pun bila saya baca 2-3 kali baca baru kita boleh nampak macam tu. Contoh dia macam ni. Ada si A dengan si B. Saya bagi contoh senang lah. Si A dengan si B. Si A ni nak pergi tunaikan haji. Orang kaya, si A ni kaya, dia pergi tunaikan haji. Kemudian sebelum nak pergi tunaikan haji, dia amanahkan dekat si B, aku bagi 10,000 dinar ni, hang tolonglah pergi buat kebajikan. Bagi 10,000 dinar ni, bawa pergi buat kebajikan. Bila mana-mana pun tak apa, buatlah kebajikan, aku nak pergi haji. Kemudian si A pun pergi haji, si B pun tak tahu cerita, dia pun buat apa. Bila balik daripada dia pergi haji, balik daripada Padang Arafah tu, mana dia dah balik haji, si A ni maka mencarilah dia kepada si B. Tiba-tiba dia dapat khabar si B ni dah meninggal. Bila dah meninggal dunia, si A tertanya-tanya lah, apa jadi dekat mas dia yang dia kirim tu, yang dia tinggalkan tu 10,000 dinar tu, apa jadi kat 10,000 dinar tu, jadi macam mana? Maka si A ni tadi, dia tanya dekat ahli keluarga si B. Tanya kat anak-anak dia, tanya kat ahli keluarga dia, seorang pun tak tahu cerita. Tak dapat khabaran pun kata si B ni buat-buat apa-apa kat atas tu. Bahkan dia pun tak dengar pun, tak tahu cerita kata si A tinggal harta kat tuan tu. Jadi lagilah tambah heran dekat si A, mana pergi harta aku ni, dia buat apa? Kawan ni pun dah mati, apa jadi kat harta aku? Maka si A dia pun tertanya-tanya tu. Maka dia pun pergilah bertanya kepada ulama Mekah. Bila dia pergi tanya kepada ulama Mekah, maka ulama Mekah cadangkan kepada dia, apabila ada pertengahan malam, maka datanglah kamu pergi ke Telaga Zamzam. Serulah nama dia. Bukan seru nama ni nak pergi puja dia, bukan. Ni nak beritahu, panggil nama dia, nak tahu kebenaran. Jadi ulama Mekah tak dinyatakan dalam ni siapa dia. Mesyurkan kepada dia, bila sampai tengah malam kamu pergi kat Telaga Zamzam, kamu panggil nama dia Fulan bin Fulan. Panggil nama dia. Kalau ada dia menyahut, maknanya dia tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh, orang beriman. Kalau tak ada, maknanya dia mungkin termasuk orang yang jahat. Bila si A ni dapat cerita ini, dia pun pergi kat Telaga Zamzam. Bila main tengah malam, dia pun suruh nama, panggillah nama Fulan bin Fulan. Panggillah nama dia Ahmad bin Rasul, Ahmad bin apa-apa. Jadi bila panggil nama, tak ada siapa sahut. Bila tak ada siapa sahut, dia pun pergi semula jumpa ulama. Ulama pun kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kadang-kadang kita duk sebut-sebut saja. Ni dia betul macam kita doa, jangan doa saja. Kita kena faham fiqh dah, fiqh doa. Apa dia? Fiqh doa. Macam ni ke? Fiqh dalam kita nak berzikir, nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia? Macam orang sakit sebelah kan, duduk tengah sakit tenang, duduk nazak, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia kata? Aku tak mati. Aku mana mati lagi. Hang ni nak pergi ke mati ke? Tapi maksud dia apa? Inna lillah, sesungguhnya lillah pada Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ni kepadanya raji'un, kembali. Makna apa? Kita meletakkan segala urusan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat dan last sekali.
Kita last sekali, kita kok mana sekalipun kita jauh pada Allah Ta'ala, kita tak mau semayang, tak mau buat apa-apa, last sekali kita masuk dalam kuangkam Allah Ta'ala juga. Kok mana last sekali pun kita akan balik jumpa Allah juga. Atas dunia nak jauh pada Allah, tak mau mengaku Allah ke, tak mau mengaku apa pun, tak kisah ke apa ke, tak kisah tentang kuangkam Islam ke apa ke, orang dah sampai kebenaran tak mau ikut. Kelak bila mati baru sedar diri, pokoknya dia akan balik jumpa Allah Ta'ala juga. Yang hang tak mau ni, kok mana pun hang tak ada pilihan, hang mesti jumpa Allah. Ayat ni bila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita meletakkan maknanya qada dan qadar kita ni kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sembuhkan kita, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak sembuhkan kita, mana itu juga sebahagian daripada qada Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Lepas tu dalam bab letak syurga neraka, kita boleh tentu kan. Okey, siapa nak masuk syurga ikut saya. Siapa nak masuk neraka ikut saya. Habis. Kita walaupun kita boleh ajak orang, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka, kita boleh ajak, tetapi yang nak bagi masuk Allah Ta'ala. Amalan kita yang cerita yang banyak itu tidak dapat membantu kita kalau sekiranya kita buat benda-benda yang memutuskan semua amalan tu. Banyak benda. Contoh kita sedekah, kita bicara kat orang. Kan? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan apa? Mengumpat, mencaci maki dan juga mengungkit-ungkit. Itu di antara benda yang memutus kita punya amalan. Ya. Dulu ni kalau hampa tak ada ni, kalau aku tak bagi hampa semua duk berempat apa tahu. Itu contoh. Mengungkit. Habis asal dapat pahala sebab dia buat baik kat orang, tak dikira pahala tu. Hilang. Hubungan putus silaturahim pun sama juga. Hilang. Riak putus juga. Banyak benda yang kalau kita hitung-hitung, kita akan jadi lebih berhati-hati. Hati-hati ni jadi takwa. Tu yang boleh main timbul takwa tu. Bila kita ada hati-hati dalam diri kita. Lepas tu bila si A ni dia berjumpa dengan ulama, ulama kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya ulama pun tawakal, kami pun tak tahu nak kata apa, tak berani nak kata. Sebab semua ni urusan Allah Ta'ala. Cuma dia kata, ulama ni kata kami takut sahabat engkau ni tergolong daripada kalangan ahli neraka. Dia tak kata ahli neraka, bimbang, takut. Macam tu kat kita pun. Kita nak pesan ke orang, kita tak boleh nak mengubah apa. Nah, kita cuma boleh tolong peringat depa. Hampa buat macam ni, sekejap lagi hampa masuk neraka. Kita pun kalau kita buat gini, kita pun masuk neraka kalau kita buat benda yang jahat. Jadi ulama pesan apa kat dia? Ulama pesan kat si A, pergilah kamu ke negeri Yaman. Di sana ada satu telaga namanya Telaga Barhuk. Dan dikatakan oleh ulama tu Telaga Barhuk ini mengumpul roh orang-orang yang jahat. Telaga Barhuk ni apa? Katanya dalam riwayat ni mulut daripada neraka Jahannam. Mana satu lubang daripada lubang neraka Jahannam. Bagaimana keadaannya Allahu a'lam bissawab, dan siapa pun tak sempat kaji dengan lebih. Jadi memadai untuk kita tahu ada satu tempat di bumi Yaman, nama telaga tu Barhuk. Lalu orang ni pun dia pergilah ke negeri Yaman, pergi ke negeri Yaman, mai waktu malam dia pun sahut panggil kawan dia. Panggillah CB ni. Kan? Panggil CB, tiba-tiba ada sahutan. Maknanya CB duduk dalam tu. Lalu dia dah CB ni sahut dia, dia pun terus tanya. Dia tanya, mana pi aku punya harta tu yang aku bagi kat hang, buat apa? Maka CB kata, ada harta tu aku tanam. Kau ni suruh buat manfaat apa-apa, dia maknanya CB ni dia tanam. Dia tak bagi tahu. Macam mana maksud dia tu? CB ni baik ke jahat? Baik. CB ni baik. Dia amanah. Dia simpan, dia pegang amanah. Maknanya mungkin CB ni dah tahu kata dia nak mati. Dia tak bagi tahu, mana dia bimbang takut harta ni nanti kalau dia bagi tahu ke anak-anak dia ke siapa keluarga dia, mungkin harta ni diselewengkan oleh depa. Mungkin diselewengkan oleh mereka apa semua, jadi biar dia jaga amanah tu, tanam. Dan dia tanam dan dia mati. Bila dia bagi tahu dekat si A,
Si A puas hati lah, tak apalah. Maknanya dia dah tanam duit tu, dia tahu dia beritahu lah sekian-sekian kat rumah dia tu, dia tanam kat bawah tu. Nak ambil balik. Maknanya si B ni amanah orang lain. Dia mungkin dia tak sempat nak buat kebajikan dia kan? Tapi yang timbul persoalan dalam benak si A ni, macam mana kawan dia yang si B yang baik ni boleh masuk neraka? Macam mana boleh duduk dalam ni? Itu yang main cerita dia. Rupa-rupanya dia kata sini, aku ada seorang saudara perempuan. Dan saudara perempuan aku ni seorang yang fakirah. Fakirah ni fakir, seorang yang susah, seorang yang hidup sempit. Dan aku tiada kasih sayang kat atas dia. Tak ada belas kasihan langsung dekat ahli keluarga. Maka aku diseksa dengan sebab ni. Juga orang ni orang baik, orang soleh. Dia hubung, dia ada seorang adik-beradik dia. Adik-beradik dia ni orang susah. Sungguh pun dia ni rajin semayang, sungguh pun dia ni rajin buat amal soleh apa semua. Tapi dia ni ada seorang adik-beradik dia yang dia putuskan hubungan silaturahim. Dia buat tak tahu, lepas terus mau pergi kat aku tak mau bicara. Dia masuk dalam tempat telaga berku. Tu kena hati-hati ni. Kalau kita ni adalah buat macam tu juga, ada di keluarga kita yang sama susah, yang susah, kita pula buat tak kisah dekat dia, kita pun duk bagi rasa hina dekat dia, rasa takut kita ni hebat apa semua, ni apa semua. Pergi jauh, tak mengaku. Adik-beradik kak bergaduh ke apa kak, kita saja buat macam tu sebab kita benci kat dia, sebab hinanya dia kita rasa. Kita ni alim kak, kita ni ahli ibadat kak, orang suruh kau, orang apa kak, habis tang ni rugi, tang ni saja kena masuk dalam telaga berku. Okay, ni satu riwayat. Satu riwayat lagi lebih jelas dia mencerita dia. Ini daripada Malik bin Dinar. Dan telah menyebutkan oleh setengah ulama, adalah bagiku taulan yang sangat benar, lagi banyak ia berbuat kebajikan, lagi soleh daripada negeri Ajam. Mana negeri bukan negeri Arab. Ceritakan oleh seorang ulama, oleh setengah ulama, ada seorang kawan ni, dia ni sangat banyak buat kebajikan dan sangat soleh daripada negeri yang bukan negeri Arab lah, Ajam. Dan adalah ia berumah di Mekah, berumah pada Mekah, rumah dia dekat Mekah. Dan adalah ia sepanjang malam tawaf dan iktikaf. Ia serta membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Kita ada buat ni tak? Baca Quran sepanjang siang dan malam. Dia yang buat macam ni pun kena macam tu, kita yang nak buat tu yang tu kata bila tu yang saya kata tadi, kalau kita letak ranking, kita rasa kita last sekali, bawah sekali, tak berhujung sekali, tak tahulah. Lepas kata aku ni, lepas dah. Ni orang-orang yang soleh, buat amalan sepanjang malam, baca Quran siang dan malam. Dan adalah ia atas hal yang demikian itu beberapa lama tahun, yang amat banyak. Kira kalau zaman kita ni, maknanya kira hebat lah. Dia ni orang yang paling alim, paling bagus, paling apa semua. Maka kirimkan akan dia, akan emasku, dan berlayar aku ke negeri Yaman. Maka dapat aku akan dia sesungguhnya sudah mati. Maka bertanyakan segala anaknya daripada Abbas. Anak kes yang sama juga. Kawan ni tadi dia nak pergi bermusafir ke negeri Yaman. Dia tinggalkan emas dia dekat kawan dia yang baik ni, yang soleh. Dia tinggalkan, suruh kawan ni jaga. Bila balik dia tengok kawan ni dah mati. Kawan dia yang soleh yang baik ni dah mati dah. Lalu dia pun pergi tanya dekat anak kawan ni, mana pergi emas aku? Mereka menjawab, tiada bagi kami tahu dan tiada pula kami mengetahui barang yang engkau kata itu. Maknanya anak-anak dia semua pakat kata, kami pun tak tahu cerita, tak tahu. Ayah kami tak buat apa pun. Sedangkan kawan ni dah bagi emas dekat ayah dia tu. Maka duduklah aku, hal keadaannya duka cita, sedih. Adalah datang hilang, tak tahu pas mana. Kan kawan dia pun mati. Maka berjumpa akan daku oleh Malik bin Dinar.
Ini salah seorang ulama sufi lah. Maka bertanya ia bagiku, apa pekerjaan engkau hai saudaraku? Bukan maksud dia tanya hang kerja apa. Maksud dia apa tujuan kedatangan kau ni? Ada sebab apa? Apa tujuan hang ni? Bukan tanya hang kerja apa. Kerja apa bukan tanya. Ini dia terjemah berbahasa Arab. Baik, maka aku khabarkan akan dia akan kisahnya. Dia pun cerita kat Malik bin Dinar. Maka berkata ia bagiku, Malik bin Dinar pun beritahu dekat aku, kat orang ni, apabila pertengahan malam daripada malam Jumaat, malam Jumaat dan tiada tinggal di dalam tawaf itu seseorang, maka berhentilah olehmu di sisi rukun dan makam di Kaabah tu. Mati kat situ dan panggillah olehmu ya fulan, maka bahawa sesungguhnya roh itu berkata-katalah ia akan dikau. Maka bahawa sesungguhnya segala orang yang mukmin, artinya arwah orang yang saleh, berhimpun semua hanya daripada rukun dan makam. Maka bertanya olehmu akan dia daripada maskam. Malik bin Dinar kata, bila dah tengah malam, bila dah orang dah tak ada dah di Kaabah tu, kamu pergi tawaf, yang kat tempat tawaf tu, kamu pergilah seru nama kawan kamu. Kerana roh-roh orang beriman semua berkumpul dekat situ. Ini ikut riwayat siapa ni? Maknanya yang disebutkan di sini oleh sama juga ni daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita nak kata cerita ni cerita tak betul pun, Imam Ibnu Hajar cerita. Imam Ibnu Hajar ni siapa? Yang buat syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Maknanya seorang yang siqah, seorang yang sangat dipercayai dari segi ilmu hadis dia. Mana cerita ni mungkin nak cerita satu tentang karamah kemuliaan Malik bin Dinar kan, sebagai seorang wali mungkin lah. Maka aku khabarkan akan dia kisahnya. Bila ada cerita-cerita gitu, Malik bin Dinar kata, pergi kat tempat tawaf tu seru nama kawan kamu. Kalau dia sahut, maknanya dia orang yang soleh, orang beriman. Maka tatkala pada malam Jumaat, maka berbuat aku seperti barang yang menyuruh ia akan laku. Jadi kawan ni pun pergilah buat macam mana Malik bin Dinar suruh. Maka tiada berkata akan laku oleh seorang. Tak ada siapa pun kata tak. Dia panggil tu tak ada siapa sahut. Maka tatkala berpagi-pagi, maka aku pun berkhabarlah akan dia dengan barang yang berlaku perbuatan aku semalam. Maka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malik bin Dinar pun kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi ini setengahnya daripada isi neraka. Pergilah olehmu lalu kepada negeri Yaman. Malik bin Dinar pun suruh pergi ke Yaman. Maka bahawa sesungguhnya dengan dia ada suatu telaga namanya Bi'run Barhud. Telaga Barhud. Berhimpun di dalamnya segala nyawa orang yang kena azab dan siksa, iaitu di atas mulut neraka Jahannam. Dan seru olehmu ya fulan pada pertengahan malam, maka bahawa sesungguhnya berkata ia akan dikau. Maka pergilah aku kepada yang demikian itu. Maka tiba-tiba dua orang datang, keduanya turun keduanya ke dalam telaga itu. Maka bertanya oleh seorang lagi yang lain, man anta, siapa engkau? Maka ia menjawab, ana ruhu rajulin zalimin kuntu ata'ati al-makus wa aklu haram, faramani malakul maut ila hadhihi al-bi'r. Laki ni bila lepas dia pergi tawaf kat situ, pergi seru tak ada siapa sahut, dia beritahu kat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malik bin Dinar syorkan dia pergi ke Yaman, pergi ke satu tempat nama Bi'ru Barhud, Telaga Barhud. Berhimpunlah kat situ Telaga Barhud ni roh-roh orang-orang yang jahat. Bila dia pergi ke sana, dia tak pergi masuk lagi, dia tak bertanya lagi. Bila dia sampai dekat Bi'ru Barhud ni, dia jumpa dekat Telaga Barhud, kelibat dua orang. Nampak dua orang tengah turun dalam telaga tu. Tak tahulah siapa, tapi nampak dua orang. Dan dua orang ni tengah bersembang dua-dua. Dia cuma tengok dia balik, dia cerita balik lah. Mana dia nampak kat telaga tu ada dua orang. Masa dia main tu, dia tengah turun. Siapa dia tu? Saya malam baca seorang-seorang. Kita baca beremah juga belum rumah ni kata. Kan, tapi kita baca balik. Mana pengajaran untuk kita? Dan dinampakkan kepada orang ni roh. Disembang rupanya yang dua orang turun ni, dua orang roh jahat.
duduk. Seorang tanya dekat kawan dia, "Man anta?" Siapa kamu? Dia pun jawab, "Aku yang orang lelaki zalim. Aku adalah seorang lelaki zalim. Ana ruhul rajulil zalimin." Aku seorang roh. Roh maknanya roh, bukan orang. Roh. Tapi dinampakkan pada lelaki ni tadi, dia bersembang, celoteh dua orang, apa jadi ke hang, apa jadi ke hang. Maka dia pun cerita, "Aku nyawa seorang lelaki zalim. Bagi harta manusia, dia menzalimi harta orang. Adalah aku mendatangkan cukai." Mendatangkan cukai. Dia kenakan cukai. Mendatangkan cukai. Yang ni sebenarnya mendatangkan cukai di sini maknanya macam mana? Bukan hanya makna kita jalankan cukai nak ambil kesempatan, makna kita ni ambil cukai untuk benda yang haram. Jadi macam mana hukumnya? Haram juga. Dia memakan harta. Maka hartanya haram. Tapi ada nak tunjuk. Nak tunjuk tapi nanti orang kata sensor pula kan. Tunjuk dah. Tunjuk. Dah, saya dah pernah tunjuk benda ni. Kalau saya ingat saya. Dah. Tapi tak tahu. Tunjuk dulu. Dah. Hilang tak? Contoh kan, ini yang tahun lepas dah ni. Tahun lepas tahun 2009 kan, 2 tahun dah. Ada. Hilang tak? Cuba kita ni. Wih, kaki sebelah. Tak payah tunjuk lah. Okay. Dah. Contoh lah ni satu contoh lah. Ni satu contoh. Yang ni ada dalam ATM loh. Ni saya ambil dia Dalam parlimen ni. dalam parlimen. Debat. Pada tahun 2005 jadi kerajaan sejak 2005 lepas tu kita tak ada lagi mungkin kita boleh kaji rasakan dikaji secara rasmi masih menghormati manusia. Saya tanya apakah rasional Kementerian Keuangan tidak menyediakan tentang cukai penjudian. Kerana setahu saya cukai penjudian ini bukan kecil jumlahnya. Jawapan yang saya terima pada semalam berkenaan dengan cukai penjudian hanya 4 D saja. 4 D saja sehingga setakat beberapa tahun ini sudah 900 juta lebih. Lebih 1 bilion setiap tahun. Apakah rasional yang berapa dalam anggaran hasil kita, dalam anggaran hasil kita? Kita tak nampak ada satu titik tentang cukai penjudian ini. Kalau kita dah tahu setiap tahun berapa cukai penjudian ini sumbangkan kepada hasil negara. Terima kasih. Yang berhormat, saya ada maklumat sedikit. Merupakan kutipan hasil negara melalui aktiviti perjudian. Kutipan sebanyak pada tahun 2008 ialah 2.5 bilion. 2.5 bilion. Dan ianya dimasukkan dalam wang yang disalurkan dan digunakan untuk pembangunan urusan. Bilion. Itu dia. Saya sendiri minta maaf, saya juga ini saya tak berapa tak banyak. Sebab memang saya tak bercampur hal itu. Terima kasih. Okey, jadi ya. Jadi ya. Nak beritahu. Benda ni ada. Sebenarnya kita hitung lagi lah. Kalau kita kata tadi kan, maknanya kenapa orang ni tadi dizalimi, dia masuk dalam telaga barhut sebab apa? Salah satunya cukai. Jadi kalau kita ni sekadar ingatan untuk kita lah, maknanya kita ada tanggungjawab tapi kita tak tunai, kita buat pada jalan yang bukan diridai Allah Ta'ala, kita dapat tahu dah maknanya rahmat Allah tu memang tak akan sampai. Lepas tu mungkin hikmah banyak benda jadi macam-macam jadi kat negara kita.